ini saya akan khususkan buat penerangan tentang qada dan fidyah dan bagaimana untuk membuat perkiraan dan mungkin soalan-soalan yang berkaitan tentang tajuk ini. Saya dapati banyak soalan-soalan yang dikemukakan adalah tentang qada dan fidyah itu sendiri. InsyaAllah buat masa ini saya harap semua dapat mendengarkan dahulu. Kalau ada soalan nanti insyaAllah saya akan bukakan buat sesi soal jawab. Sebelum kita pergi bahagian bagaimana untuk qada ataupun bagaimana untuk menghitung fidyah dan kenapa kita kena fidyah atau qada, saya ingin menyampaikan dahulu tentang keuzuran yang membolehkan seseorang itu berbuka puasa. Saya rasa pada sesi-sesi sebelum ini Ustazah Syahidah dah menerangkan bahagian fiqh, fiqh bahagian yang lain, yang selain ini. Saya rasa sebab saya belum menonton rakaman Ustazah Syahidah, tapi ketika saya bertanya kepada Ustazah Syahidah, beliau menyatakan bahawa semuanya telah pun diterangkan. Cuma saya ingin bertanyakan kembali, mungkin saya salah faham atau saya terlupa, kepada Ustazah Raudhah. Ustazah Raudhah, betul tak kita mulakan daripada bab ini, keuzuran membolehkan berbuka puasa, qada dan fidyah? Ya, betul Ustazah. Okey, terima kasih Ustazah Raudhah. Jadi bermakna saya tak akan sentuh yang lain Ustazah Syahidah dah sentuh. Baik, para akhwat sekalian, kita lihat keuzuran yang membolehkan berbuka puasa. Saya akan menerangkan satu persatu dan jika ada soalan jangan tanya dahulu. InsyaAllah saya harap saya dapat terangkan sehingga tidak ada soalan, tapi kalau ada soalan sila catatkan dah diketepikan dahulu. Nanti saya akan buka soal jawab, bolehlah bertanyakan apa saja yang ingin ditanyakan tentang tajuk kita pada malam ini. Jadi akhwat sekalian, keuzuran bermakna adalah keadaan kita yang tidak mampu. Keuzuran adalah daripada perkataan uzur, iaitu excuse. Kalau kita cakap uzur, we excuse ourselves. There's an excuse for us not to do certain things. Jadi keuzuran, kita ada alasan, kita ada excuse. Yang kemudiannya membolehkan seseorang itu berbuka puasa kerana keadaannya. Yang pertama, mungkin ada yang kata, sebenarnya banyak, bukan 3 je. Nanti saya kembangkan satu persatu insyaAllah, dan saya rasa ramai yang akan bertanya bila bab ini. Yang pertama adalah sakit. Dan saya ingin kembangkan tajuk ataupun nota tentang sakit ini, sakit yang sementara, sakit yang berpanjangan. Kalau kita dalam keadaan sakit, walaupun kita rasa sakit kita akan baik, kita dibolehkan, dibenarkan dalam hukum syarak untuk membatalkan puasa kalau kita sedang berpuasa ataupun untuk tidak berpuasa. Dan kemudian hari yang kita terlepas, yang kita tidak puasa, bolehlah kita qada. Dan di sini ada yang kemudiannya saya biasa mendengarkan orang sedang dalam keadaan sakit memaksa dirinya untuk puasa dan kemudian mengatakan bahawa saya tak nak terlepas satu hari pun dalam bulan puasa sebab nanti tak dapat istana. Ini kisah benar. Ada orang menyatakan kepada saya bahawa dia walaupun sakit dia tetap juga berpuasa kerana kalau dia tak dapat puasa penuh tak dapat istana. Saya tak pasti apa yang dimaksudkan dengan istana di sini. Mungkin saya tak nak perpanjangkan bab inilah. Tapi yang penting saya beritahu kepada orang itu keadaan kita yang sedang sakit dan kita paksa diri untuk berpuasa padahal kita tahu ianya akan melaratkan sakit kita, maka dengan sendirinya itu tidak digalakkan, ianya menjadi makruh. Saya tak cakap haram. Kalau sampai membawa kesan yang buruk pada diri kita, yang sangat-sangat buruk, bahkan ianya boleh menjadi haram juga. Tapi di sini saya tidak masuklah langsung kepada yang ekstrim yang haram, tetapi ianya tidak disukai. Ianya menjadi makruh kalau kita sakit, kemudian kita paksa diri, tak apa saya kuat. Kalau kuat, betul-betul kuat tak menjadi masalah. Tapi begitu kita menguatkan diri dan melarat, maka dengan sendirinya hukum kita puasa dan kita mati-matian tidak mahu berbuka puasa kerana sebab-sebab yang seperti yang tadi saya sebutkan tadi itu,
jadi ianya boleh menjadi makruh. Jadi di sini kalau sakit, ada yang tanya, jadi sakit macam mana Ustazah? Pening-pening lalat sakit tak? Ya, pening-pening lalat. Jadi di sini akhwat, kita tahu diri kita sendiri. Ya, kita nak menipu orang boleh, tapi kita tak boleh menipu Allah. Jadi kalau misalnya ada orang beritahu kita, saya tak puasa kerana saya sakit, maka percaya sahaja. Jangan kemudian kita memperolok-olokkan dia, mengatakan bahawa engkau ni sikit-sikit sakit pun tak boleh tahan. Kerana dia sakit atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau betul-betul disakitkan, nanti kita pula yang berdosa kerana dia sakit, boleh ada rosa, ada keuzuran, tapi kita pula yang memudaratkan dirinya. Jadi antara orang itu yang tidak berpuasa dan dia kata dia sakit, itu bukan urusan kita. Jadi jangan sibuk tentang orang. Kalau orang tu kata dia sakit lah, walaupun kita tahu dia banyak drama ataupun dia buat-buat, itu bukan urusan kita. Tapi untuk diri kita sendiri, kita tahu. Kita tahu kalau kita betul-betul sakit atau buat-buat sakit, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sakit yang bagaimana? Sakit yang kemudiannya kita tahu kalau kita berpuasa kita akan melarat. Kalau kita berpuasa, sebagai contoh kalau demam perlukan air. Perlukan air untuk hydrate yourself supaya kita sentiasa ada air, flu dan sebagainya. Jadi kita perlukan air itu, maka kita dibenarkan untuk tidak berpuasa sehingga kita sihat kembali. Dan di sini mungkin ada yang tanya, bagaimana pula dengan sakit semput? Ini soalan yang biasa saya dapati. Bagaimana pula dengan sakit semput yang memerlukan obat? Saya tak pasti kalau Ustaz Syahidah ada sampaikan atau tidak tentang hukum menggunakan inhaler. Ustazah Raudha boleh beritahu saya? Belum lagi. Tidak ada Ustazah Raudha? Belum lagi. Baiklah. Jadi kepada siapa yang di sini sakit semput ataupun sakit yang kemudiannya perlukan dia makan, seperti gastrik yang paling popular di sini, semput dan gastrik. Saya mulakan dengan semput dahulu. Kepada mereka yang ada semput ini ada beberapa kita panggil beberapa level lah. Berapa level? Ada yang severe, ada yang mungkin mild. Jadi kita lihat pada levelnya. Ada orang semput dia okey, melainkan kalau dia ambil preventer. Siapa yang semput akan faham maksud saya. Kita ada preventer dengan kita ada reliever, inhaler. Dan kalau misalnya dia semput, saya ingin sarankan untuk jangan berpuasa kerana memerlukan reliever. Reliever kadang-kadang kita perlukan pakai setiap berapa jam perlu pakai reliever. Tapi kalau kita bukan dalam keadaan semput, sebab semput ni bukan hari-hari. Semput ni kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Kalau kita allergic datang, kalau kita ada apa yang trigger datang, yang seperti itu. Jadi kalau siapa yang menggunakan preventer, preventer tu biasanya dia steroid ataupun yang bukan. Kalau kita gunakan preventer yang steroid itu to prevent from asthma, itu cukup untuk pakai sebelum kita puasa, iaitu sebelum subuh, dan kemudian malamnya kita pakai lagi. Bermakna kita tak perlukan preventer di tengah-tengahnya. Yang seperti ini, orang semput bolehlah berpuasa. Tapi kalau dia kata, oh saya perlukan reliever setiap berapa jam. Jadi kita lihat di sini. Kalau keperluannya itu setiap hari, memang doktor kata setiap hari, bukan saja preventer saya kena pakai, saya kena pakai reliever. Dan reliever ni kadang-kadang di tengah hari pun saya kena pakai, di petang pun saya pakai. Jadi di sini hukumnya menjadi boleh dan tidak membatalkan puasa. Dan ini adalah irsyad oleh irsyad di Singapura sahaja. Jadi bermakna kalau antum mendengarkan YouTube, Ustaz Azhar Idrus lah berbual, Ustaz Abdul Samad berbual, orang dari negara lain ataupun ulama-ulama, asatizah yang dengan negara lain mengatakan sebaliknya,
saya tak mengatakan itu salah, itu betul juga. Itu juga betul. Dan sebenarnya kalau tanya saya hukum, saya akan mengatakan ianya membatalkan puasa. Dari dulu saya mengajarkan inhaler itu membatalkan puasa. Tetapi pihak Singapura ataupun pihak pejabat mufti mengatakan apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan ianya tidak membatalkan puasa, maka saya ikut irsyad yang itu. Kalau tanya saya dulu memang saya ajarkan ianya membatalkan. Jadi di sini kalau kita perlukan inhaler dan ianya bukan setiap hari, kita memerlukan inhaler itu kerana kita dalam keadaan sakit sedang semput, maka janganlah berpuasa. Kerana lebih berhati-hati, kita ambil pendekatan berhati-hati, kita qada sahaja. Tapi kalau keadaan orang itu yang memang dia dari dululah, memang dari dulu dia doktor dia memang kasih medication seperti itu, maka dia boleh ambil menggunakan irsyad yang mana mengatakan bahawa inhaler itu, reliever itu tidak membatalkan puasa. Ada yang mungkin kata, ustaz saya kata lain, ustaz saya kata lain. Ya betul, apa yang mereka katakan itu betul juga. Apa yang antum mungkin lihat menonton di YouTube, ustaz-ustaz yang bukan di Singapura mengatakan itu juga betul, memang betul. Seperti mana saya beritahu tadi, saya pun dulunya mengajarkan seperti itu kerana ikut buku, tetapi kadang-kadang kita apabila kita dalam situasi negara kita, maka sebaiknya kita ikut apakah panduan dalam negara kita. Siapa yang lebih berhati-hati, maka saya ingin sarankan kalau ingin berhati-hati jika perlu menggunakan inhaler, maka kita qadakkan puasa pada hari itu. Tapi kalau dia kata saya tak boleh, saya setiap hari, dia takkan 30 hari saya nak qadak, padahal setiap hari memang doktor suruh saya pakai inhaler pada tengah hari, pada petang, maka anggaplah ianya tidak membatalkan, jadi puasa kita sah. Yang kedua adalah gastrik. Gastrik di sini, saya pernah menanyakan beberapa orang yang menghadapi gastrik. Sama juga ada levelnya. Ada yang severe, ada yang mild. Yang severe itu perlukan ubat dan ataupun perlu makan. Maksudnya kalau dia tak makan memang severe lah namanya. Severe sangat-sangat memudaratkan. Dan di sini kita menganggap orang yang seperti ini bukan sakit yang sementara, tetapi kita sebutkan dengan sakit yang berpanjangan. Sakit yang berpanjangan dan dia tak tahu sampai bila dia menghadapi sakit itu. Dan sekali lagi saya sebutkan, jangan kita pakai terus mentang-mentang gastrik je terus gastrik, alasannya gastrik. Sebab gastrik pun ada levelnya, seperti semput. Kalau mild, kadang-kadang ianya subhanallah, saya ada orang kawan-kawan yang punya gastrik, katanya seperti ini. Tapi di bulan Ramadan, subhanallah, kerana tekadnya tu sangat tinggi untuk berpuasa di bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan, tiba-tiba gastriknya tak rasa. Dia tak kena gastrik. Dan ini berlaku, bukan saya buat-buat cerita. Dan kemudian ada orang kata it's all in the mind. Mungkin juga psychologically yang seperti itu. It's all in the mind. Jadi kerana niatnya itu sangat kuat, maka Allah mudahkan urusannya. Allah pun meringankan sakitnya. Dan ini adalah saya rasa banyak pengalaman orang-orang seperti ini. Dia mungkin masalah gastrik, tetapi tiba bulan Ramadan kerana niatnya, tekadnya untuk berpuasa itu sangat tinggi, tiba-tiba dia rasa okey, tapi sahurnya dia ada beritahu, sahurnya itu dia akan ambil makanan-makanan yang sangat sihat seperti kurma. Dia kata dia tak akan lepas dengan kurma dan itu sangat membantu dengan gastriknya. Jadi kepada siapa yang ada masalah gastrik yang mild, yang bukan severe, maka bolehlah cuba pengalaman orang-orang yang pernah melaluinya. Tapi kalau severe untuk gastrik, maka dia berpanjangan, dia betul-betul kata tak boleh ustazah, saya makan kurma berapa banyak pun doktor kata mesti makan. Sampai doktor dah kata gitu, maka kita anggap kita sakit berpanjangan. Dan ini dia, kalau kita sakit berpanjangan, bacaan kita qada ataupun kita tak boleh qada, kita bayar fidyah. Ini nanti saya akan pergi kepada slide yang lain. Sekarang yang seterusnya, orang yang musafir. Kenapa saya meletakkan jika cukup syarat? Kerana
Orang yang musafir, kita sedang musafir, travelling. Sekarang ni dah tak ada harapan nak musafir sangatlah kan, kecuali kalau perlu sahaja ataupun diizinkan. Kalau kita travelling, kita safar, kita keluar negara, maka pastinya syaratnya mesti jauh. Maksudnya tu cukup syarat berapa kilometer supaya kita dianggap sebagai musafir. Dan kemudiannya lagi satu syaratnya adalah kita pergi musafir ini bukan untuk bermaksiat. Sebagai contoh, saya ingin ke Genting Highland holiday, tapi saya dah niatkan sampai Genting Highland saya nak berjudi. Jadi dia ada niat untuk melakukan perkara maksiat. Dan mungkin ada yang terfikir, kalau dia dah buat main judi takkan dia puasa. Ada orang puasa, ada orang solat, ada orang main judi juga, tapi solat juga. Solat juga tapi minum arak, dan memang ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ini hukum fiqh, yang itu saya tak nak sebutkan kerana itu bahagian tasawufnya. Kalau ada tanya, Ustazah macam mana kalau orang tu dia solat tapi dia judi, itu macam mana? Tu saya tak ajarkan. Kita pengajian Islam ini bukan khusus pada fiqh, tapi yang saya sampaikan sekarang adalah fiqh, tapi itu bahagian tasawufnya, itu saya tidak sentuh. Jadi kalau siapa tanya, saya tak dapat jawab kerana sekarang ini saya betul-betul sampaikan tentang fiqh, tentang syariah. Dan sebab tu saya sampaikan sangat serius. Baiklah, mungkin rasa seriusnya Ustazah ni dari tadi sebab ini benda-benda fiqh, benda-benda hukum hakam. Jadi kalau misalnya seorang itu dia berpuasa, puasa tu masih tetap wajib walaupun orang itu bermaksiat. Puasa, maksiat. Jadi di sini saya tak nak mempanjangkan lagi. Jadi macam mana? Ini sama juga soalan seperti puasa juga, tapi tak solat. Itu macam mana? Puasa, solat lain lagi. Jadi masing-masing itu semuanya ada penjelasannya sendiri. Dan itu tidak saya bahaskan kerana bukan dalam hukum fiqhnya. Jadi tidak cukup syarat. Yang pertama, jika cukup syarat bermaksud dia musafir bukan kerana maksiat. So saya pergi holiday untuk relax my mind, pergi dengan keluarga, itu macam mana? Itu hukumnya tidak menjadi masalah. Itu holiday itu bukan maksiat. Tapi saya holiday, saya akan berfoya-foya sebagai contoh. Berfoya-foya bagaimana? Kalau kita ada melakukan perkara-perkara yang maksiat, sebagai contoh kita minum arak dan sebagainya. Tapi puasa kan mana minum arak kan? Jadi yang seperti ini bagaimana? Ini menunjukkan bahawa kita dalam keadaan yang safar, yang travel dalam keadaan melakukan maksiat. Jadi kalau holiday itu bukan maksiat, holiday adalah sesuatu yang bahkan ianya adalah sesuatu yang mustahab, yang disukai. Kerana lagi-lagi kalau kita melakukan safar itu, safar untuk keluarga, untuk menggembirakan hati anak-anak, untuk untuk memperbaiki hubungan antara keluarga, untuk bonding, itu ketika itu adalah niatnya, maka ianya menjadi mustahab. Mustahab itu adalah perkara, sesuatu atau keadaan yang disukai. Dan kemudian yang tidak mampu berpuasa, termasuk wanita yang hamil dan menyusukan. Ini sama juga dengan tarik sakit. Wanita yang hamil dan menyusukan, ini cara badan mereka itu ataupun keadaan badan mereka sangat lain dengan wanita yang tidak hamil dan tidak menyusukan. Maka mereka mempunyai keringanan yang dipanggil juga sebagai rukhsah. Walaupun wanita itu mengatakan bahawa saya kuat, betul, ada wanita yang kuat, ada yang mungkin lemah. Tetapi apa-apa pun untuk wanita yang kuat itu, untuk wanita yang lemah itu, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi tidak menjadi masalah juga, tidak berdosa juga kalau dia kata saya kuat, saya mampu berpuasa. Masing-masing punya badan. Jadi hanya wanita itu saja yang tahu kalau dia mampu atau tidak. Kita tak boleh memaksa. Kita tak boleh memaksa, kita hanya boleh memberitahunya. Cumanya kalau kita sedang hamil, kita sedang menyusukan, kita rasa kita semakin lemah, kita rasa kita tak mampu, kita rasa kita akan buat
diri kita semakin sakit, maka bolehlah kita berbuka puasa, bermakna batalkan puasa kita dan kemudian kita qada. Okay? Dan kemudian nanti kita akan belajar lagi dengan lebih lanjut lagi bagaimana untuk qada dan sebagainya. Kegiatan pekerjaan yang membolehkan, yang boleh membuatkan diri jika berpuasa. Saya kasih contoh yang kita boleh pakai, kita boleh contextualize di Singapura ini, anak-anak yang pergi ke NS. Kegiatan yang mereka lakukan di bulan puasa itu sangat melelahkan sehingga mereka perlukan air dan ataupun mereka kan sekarang dah diwajibkan kan, mereka mesti perhatikan anak-anak ini minum air sebab kalau tidak ada banyak kes-kes yang kemudian mereka dehydrated dan meninggal dunia, pingsan. Maka di sini kita jangan pula, kita mesti ajarkan anak lelaki-lelaki kita, jangan kemudian kita paksakan diri. Sarjan kita ataupun kita punya encik kita suruh minum air, kita tak nak, I'm fasting. Kalau diminta untuk minum air, maka minum air dan dia boleh qadakan puasa itu. Jadi kita lihat pekerjaan yang boleh ada, apa lagi pekerjaan yang boleh memudaratkan jika berpuasa, seperti orang yang kerja labor, maksudnya kerja construction, yang mungkin ni bahkan pernah berlaku di negeri India. Mereka melalui bulan puasa di musim yang sangat-sangat panas sampai ramai yang meninggal dunia kerana berpuasa. Sampaikan mufti mereka di sana melarang mereka berpuasa. Sampai keluar puasa yang awalnya wajib menjadi haram buat mereka untuk puasa. Kerana apa? Kerana begitu kalau tak berikan hukum haram, mereka akan teruskan berpuasa dan itu memudaratkan diri sampai mufti mereka di sana perlu keluarkan haram kalau kita tahan, kalau mereka tahan-tahan sampai meninggal dunia seperti itu. Jadi mereka disuruh untuk berbuka puasa, minum air kalau mereka bekerja di luar. Ada ini semua boleh di Google sebenarnya, kisah-kisah yang di India, heat stroke in India during Ramadan. Sila Google, nanti bolehlah bacakan. Yang seterusnya, membayar puasa, qada dan fidyah. Membayar puasa dan qada. Ini nama dia qada. Qada tu apa? Qada itu apa? Qada itu adalah membayar puasa dan fidyah. Fidyah membayar, memberikan uang ataupun beras dan sebagainya kepada golongan yang tertentu. Ada 4 golongan di sini. Saya ajarkan 4 golongan sebab kita bukan belajar dalam kelas yang perlukan penjelasan yang sangat mendalam. Ini cukuplah untuk kita faham untuk amalan kita sendiri. Wajib qada saja, wajib qada dan membayar fidyah. Siapa yang wajib qada? Orang yang sakit, yang tadi itu sakit sementara, dia ada harapan sembuh, bukan sakit berpanjangan, bukan sakit kronik atau terminal. Ianya ini adalah sakit yang kita tahu akan sembuh. So, orang yang bermusafir bukan bertujuan maksiat, jadi kita musafir, kemudian kita nak buka puasa silakan, tapi kita hanya wajib qada sahaja setelah itu. Orang yang haid dan nifas perlu qada puasa. Haid dan nifas tidak perlu qada solat, tetapi perlu qada puasa. Orang yang terlalu lapar dan dahaga sampai boleh memudaratkan dia, yang tadi itu, yang kes yang seperti di India, kerana terlalu lapar, terlalu dahaga sampai boleh memudaratkan dia, maka mereka boleh batalkan puasa dan kemudian hanya perlu qada sahaja. Wanita yang hamil dan menyusukan anak yang bimbang mudarat atas dirinya sahaja. Jadi di sini wanita yang hamil dan menyusukan dan dia membatalkan puasa ataupun berbuka puasa ataupun tidak berpuasa sama sekali kerana dia takut memudaratkan dirinya sendiri. Kerana dia takut dia yang akan sakit, kerana dia takut dia yang akan lemah, dan bila lemah susah nak menguruskan anak-anak dan sebagainya. Dia bimbang atas dirinya sendiri dan bukan atas anaknya. Kalau atas anaknya sebagai contoh, dia bimbang kalau dia tak misalnya dia berpuasa, anaknya tak cukup susu,
Jadi kalau ada pemikiran yang seperti ini, maka keluarkan dan meniatkan bahawa dia membatalkan puasa ataupun tidak berpuasa kerana bimbang keadaan dirinya sahaja. Dan orang yang seperti ini hanya perlu qada sahaja, tidak perlu membayar fidyah. Orang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa, dia melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum di bulan Ramadan, dia dah tak tahan, dia pun makan, dia pun minum, dah lah saya dah tak nak. Padahal dia sihat walafiat dan dia bukan lemah, cuma dia tak tahan sahaja. Yang seperti ini bila batal puasanya, maka dia perlu qada puasa itu. Wajib qada dan membayar fidyah. Ini termasuk dah qada, dia kena bayar fidyah juga untuk hari itu. Wanita hamil atau menyusukan anak yang bimbang kemudaratan atas anaknya. Jadi dia hamil, dia takut, alamak nanti kalau saya puasa anak saya dalam kandungan ni tak dapat nutrition, tak dapat makanan, sebab saya tak makan, dia pun tak makan. Jadi kita bimbangkan anak itu, maka itu tidak dibenarkan. Kerana kalau kita fikir seperti itu, seakan-akan kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesihatan buat anak kita di dalam kandungan kita. Jadi di sini bukan saja kita qada, tapi kita perlu bayar fidyah kerana kita risaukan anak kita. Kalau risaukan diri tak menjadi masalah kerana kita tahu diri kita. Anak kita mesti serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah pasti akan menjaga. Saya tak pernah dengar orang yang belum pernah dengar lah. Mungkin kalau siapa kata, oh saya pernah dengar, bolehlah kongsikan ceritanya. Tapi berapa ramai dari kita yang puasa ketika kita hamil, anak kita okey-okey aja, kerana Allah menjaga. Dan bukannya kita puasa itu puasa sampai tak buka-buka, kita puasa cuma berapa jam sahaja, kemudian kita makan. Sebelum itu pun kita kan sahur pun kita makan. Tapi kalau misalnya kita rasa tak boleh tahan, maka batalkan kerana ada pelonggaran di situ. Dan jangan rasa sebersalah, jangan kita rasa sebersalah, takkan dia boleh, saya tak boleh. Jangan tengok orang lain kuat, jangan kita terbawa-bawa. Kita tanya badan kita, jangan tanya badan orang. Jangan hiraukan orang tu kenapa dia kuat sebab dia kuat. Tapi kita tanya badan kita, tengok diri kita. Jangan rasa sebersalah pun kerana memang dah ada kelonggaran. Walaupun ada orang cakap macam-macam, kau ni baru sikit aja dah nak batal puasa, tak nak puasa. Orang apa tahu, bukan badan dia tapi badan kita. Jadi jangan terlalu fikir-fikirkan sangat apa yang orang katakan tentang orang lain, tapi kita perlu tanya diri kita sendiri kalau kita mampu ataupun tidak ketika kita hamil dan ketika kita menyusukan anak kita. Orang yang berhutang puasa yang belum selesai sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi bermakna sebagai contoh, sekarang nak masuk Ramadan 2021. Sudahkah anda membayar Ramadan 2020? Dan kalau kita tak sempat bayar Ramadan 2020, maka bila dah masuk Ramadan 2021, kita mesti membayar fidyah buat puasa yang kita belum bayar dari 2020 itu, bayar fidyah dan kita masih wajib qada. Cuma kita tak sempat, jadi kita bayar fidyah itu, nanti kita qada pada 2021 nanti. Yang seterusnya, tidak wajib qada tetapi wajib bayar fidyah. Ni orang-orang yang kalau tak puasa tak payah qada pun boleh. Orang yang sakit yang tiada harapan sembuh yang saya sebutkan tadi, kronik ataupun dia ada orang, saya mengenali orang-orang yang perlu makan ubat seumur hidupnya. Bermakna dia tak boleh miss. Sebagai contoh, orang yang mempunyai penyakit autoimun. Autoimun, mereka perlu makan obat tepat pada waktu-waktunya, yang seperti itu. Jadi orang-orang di sini yang seperti ini, wajibkah dia berpuasa kerana dia mempunyai sakit yang memang autoimun kan sesuatu yang dan namanya auto juga autoimun, sesuatu yang tidak ada, bukan tidak ada maksudnya tu mungkin cara kesembuhannya adalah dengan memakan obat dan dia perlu ambil pada tepat waktunya. Jadi orang yang seperti ini, kalau dia tak puasa, maka dia perlu bayar fidyah. Tapi Ustazah dia sihat walafiat tapi dia cuma ada sakit itu dan dia perlu makan ubat. Kalau perlu makan ubat tu namanya sakit lah, bukan cuma sakit itu.
Dan kalau doktor kata tak boleh mesti tepat waktu tau. Kalau kau tak tepat waktu, that's it. Orang yang sakit kanser sebagai contoh, ada waktu yang mungkin dia perlu gunakan obat kemo. Sekarang kemo bukan pakai kemo saja, tapi ada pil kemo. Mesti ada tepat waktunya dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini yang sakit tiada harapan sembuh, tak perlu qada puasanya, boleh bayar fidyah. Dan kemudian orang yang lemah, ni orang-orang lemah, orang-orang tua ataupun orang yang lemah, orang sakit lemah kerana sudah tua dan tidak mampu lagi untuk puasa. Jadi kita jangan paksa nenek-nenek kita, mak-mak kita yang dah berumur kata aku tak laratlah nak puasa. Jangan paksa mereka, bayarkan fidyah buat mereka. Tidak wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah adalah orang-orang yang tidak, ni kalau mereka tak puasa tak menjadi masalah. Orang yang tidak waras, kanak-kanak, dia misalnya mu'alaf yang kemudian sebelum-sebelum ni dia tak pernah puasa, tak perlu dia wajib, dia tak perlu dia qada, tak perlu dia membayar fidyah. Baiklah, sekarang kita masuk bahagian cara menghitung. Ni saya nak tukar skrin sekejap. Okey, ini secara manual kalau kita ingin cara membayar fidyah. Okay. Cara menghitung bayar fidyah, sekarang ada kalkulator, tapi itu pun nanti saya nak jelaskan beberapa hal tentang kalkulator. Bayaran fidyah bagi satu hari puasa yang tinggalkan ialah 1 cupak beras bersamaan dengan 600 gram. Bermakna kalau ada yang bayar, Ustazah saya nak bayar fidyah dengan pakai beras, boleh tak menjadi masalah. Tapi kena berikan kepada fidyah ni untuk kita berikan kepada orang miskin dan fakir dan miskin. Jadi bukan kita kasih beras kemudian kasih siapa-siapa saja, bukan. Fidyah itu kita bayarkan untuk memberikan kepada orang fakir miskin. Lebih mudah untuk konteks kita sekarang ini adalah mata wang. Untuk 2021 saya lihat kadarnya adalah $1.40. Saya lihat di MUIS $1.40. Saya lihat di Pergas pun $1.40. Jadi untuk buat secara manual, formula kiraannya $1.40 times bilangan hari yang ditinggalkan times tahun gandaan jumlah fidyah. Ini nanti nota ni saya akan letakkan dalam folder. Saya akan letakkan dalam folder. Saya dah letakkan PDF dalam folder, jadi antum boleh lihat semula. Contoh, sudah memasuki Ramadan 2021. Jika seseorang meninggalkan puasa selama 3 hari pada tahun 2018 dan tidak menggantikan puasanya sehingga 3 kali bulan Ramadan, maka kadar fidyahnya adalah $1 times 3 hari, kerana 3 hari times 3 tahun. 3 hari yang dibawa dari 2018, maka hitungannya adalah $12.60. Nanti saya tunjukkan. Okay. Jadi $1 kadar fidyah adalah $1.40. Kita nak masuk Ramadan 2021. Ramadan, tak payah jauh-jauh lah. Kita pergi Ramadan 2020 sahaja. Okay.
Nanti sekejap lagi saya pergi yang jauh-jauh punya juga. Ramadan 2020 ni kita puasa, lepas tu kita pun uzur. Bila kita uzur, maka kita tak puasa 5 hari sebagai contoh. Jadi kita qada 5 hari puasa. Daripada Ramadan 2020 sampai Ramadan 2021 adalah dalam 11 bulan. 11 bulan ni kita ada kesempatan untuk qadakan 5 hari yang kita tak puasa pada Ramadan 2020. 5 hari. Tapi 11 bulan ni pun kita tak sempat habiskan 5 hari. Wallahu alam kenapa. Semua mesti ada sebab masing-masing. Jadi 5 hari ni dah masuk Ramadan 2021, alamak saya tak sempat. Maka perlulah kita bayar 5 hari ni. Macam mana perkiraannya? $1.40 times 5. Itu aja. Berapa times 5? Mari kita check. Calculator. Saya malas nak pakai mental calculation. 140 times 5 is equals to $7. Jadi 5 hari yang kita tinggalkan pada Ramadan 2020 ianya menjadi $7. Sekarang ini yang tadi itu kan saya kasih $1.40. Saya 2018 ni saya ada puas 3 hari tak puasa. Tak sempat qada, bukan tak puasa dan tak qada. Kemudian yang di sini 2019 saya tak puasa 5 hari tapi saya sempat qada. Ini pun saya qada, kemudian sini Ramadan 2021. Jadi yang 2018 ni masih kita belum qada, yang ni kita dah qada. Ataupun kita tak ada qada, mungkin kita tak uzur ke waktu itu, wallahu alam apa yang berlaku, tapi yang penting kita tak payah qada apa-apa, kita tak tinggalkan Ramadan, tak tinggalkan puasa. Dan kita ada 3 hari dari 2018. Jadi 3 hari seperti yang hitungan tadi, 140 yang di sini, jadi bila bawa ke sini menjadi 140 times 3, 140 times 3. Okay, jadi di sini 420. Kemudian dia bawa lagi pergi 2020, 140 times 3. Lepas tu dia tak sempat juga bawa lagi ke 2021, 140 times 3. Kemudian kita jumlahkan 4 times 3, maka hitungannya total adalah 1260 sen. Okey, yang ini kalau kita buat secara manual. Paling mudah kalau semua mesti ada soalan kan? Soalannya mesti complicated daripada 20 tahun lalu lah, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu 5 hari, kemudian 4 tahun lalu 6 hari. Jadi ada multiple, maka gunakanlah calculator. Sekarang di sini saya ingin tunjukkan ya. Mana share screen. Okey. Sila buka internet. Ada yang namanya Fidyah, this one. Muiz okey. Boleh catatkan.
muiz.gov our service.vidya. Lagi satu catatan adalah Pergas punya. Ini Pergas punya. Ni saya tak kasih dekat Google Drive, jadi antum kena catat sendiri. Boleh print screen, silakan print screen. Kalau nak catat boleh. Pergi ke sini, nanti saya tunjukkan. Okay. Saya berikan 1 minit untuk catat dulu. Ini calculator. Jadi kalau siapa soalan, Ustazah kalau saya ada tahun gini macam nak calculate, tak payahlah, kita pergi calculator sudah. Okay, tadi saya tunjukkan dasarnya. Dasarnya sekurang-kurangnya kita tahu calculation is like that. Okay, tapi saya rasa mungkin ada di antara antum yang kodoknya tu dah dibawa, yang perlu dibawa dari tahun-tahun yang lepas. Jadi kita pakai calculator sudah. Okay. Jadi yang atas Muiz, yang bawah Pergas punya. Saya kasih 30 saat lagi lah. Okay. Alright. Okay, saya rasa Ustazah Raudhah kalau catat, mungkin Ustazah Raudhah boleh letakkan, ataupun saya lah, apa Ustazah Raudhah saya boleh letakkan. Okay, saya letakkan dekat Zoom sekejap. Kita buka Zoom stop share. Okay, saya dah letakkan dekat chat box. Okay. Okay, jadi sebagai contoh kita buka yang Muiz punya. Okay, kita dah buka lah Okay. Sekarang ini senang. Saya nak antum kerana qada ini biasanya rata-rata mudah untuk kita ambil bahagian yang for head or other reason. Other reason misalnya kita safar lah, atau kita hamil, kita apa tu nama dia menyusukan, kita pakai yang ini. Kerana yang bawah ini penjelasannya agak panjang lebar. Saya tak dapat kerana waktu sangat suntuk untuk saya terangkan seluruhnya. Penggunaan fidyah ini ataupun kalkulator fidyah. Saya akan tunjukkan yang atas sahaja dan mungkin yang di sini sebentar lagi. Cuma saya ingin nyatakan di sini kepada insya-Allah nanti, sebab kita cuma ada setengah jam je dan banyak lagi saya nak terangkan. Memang perkara fiqh ini bukan satu kali kita belajar je kita dah faham, tak. Cuma saya perlu menerangkan yang bahagian bawah ni kepada para ustazat. Jadi kepada siapa para ustazat yang mempunyai anak murid yang mengajarkan juga, nanti insya-Allah lepas selesai semua, saya perlu antum untuk tunggu sebentar kerana saya ingin menerangkan tentang beberapa perkara antara perbezaan antara 3 field ataupun 3 bahagian ini. Yang lain bukan saya, jangan rasa macam mengada lah Ustazah tak nak ajar mereka je, bukan, kerana para ustazat sekurang-kurangnya mereka dah bertahun-tahun mereka belajar, jadi saya tak perlu terangkan dengan panjang lebar. Kalau tidak, kalau saya terangkan untuk semua, saya perlu lalui beberapa proses dan proses itu perlukan waktu untuk kita belajar. Jadi para ustazat yang ada pada sesi malam ini, saya mohon untuk antum tunggu sebentar, nanti saya akan jelaskan perbezaan antara 3 field ini. Untuk yang lain yang mengikuti sesi ini, saya ingin antum lihat pada atas yang ini sahaja. Okay? Kerana yang pertama, saya harap semuanya kalau ada yang hamil ataupun menyusukan, kalau tidak berpuasa, anggap antum hanya perlu qada saja dan tidak membayar fidyah. Anggap antum perlu qada saja dan tidak perlu membayar fidyah. Fidyah antum bayar kalau tak sempat nak qada ketika hamil. Jadi ini perkara-perkara yang agak perlu waktu untuk antum fikirkan. Tapi sekarang ini
untuk saya buat lebih perkara ini lebih mudah untuk kita fahami, sila lihat pada kalkulator yang atas ini saja. Gunakan atas ini saja. Jadi sebagai contoh, sekarang ini kita dah 2021, nak masuk Ramadan 21. Kita tak sempatlah Ramadan 2020 berapa hari? Hari itu 5 hari. Saya tak qada 5 hari. Okay. Maka dengan sendirinya dia akan letakkan $7 kita kena bayar. $7 kita kena bayar. Nak bayar fidyah di mana? Dah, ini boleh terus bayar. Tapi kalau ada yang kata macam, saya nak bayar tempat lain boleh tak? Boleh juga. Saya tahu Pergas ada bahagian, ini tadi saya bertanya mereka kata boleh pergi ke sini, donations, kemudian kalau letak donate online, letak di dalam bahagian bahagian additional information di sini letakkan fidyah. Jadi mereka tahu itu adalah untuk fidyah. Jadi misalnya antum letak how to make donation, donate online, kemudian nanti di sini letak donation, letak fidyah. Ini kalau siapa nak menyumbang kepada Pergas, dan saya tahu mereka pun sampaikan kepada orang-orang yang layak menerima fidyah. Sekarang ini misalnya kita tambahkan, okey ustazah saya 2019 pun saya adalah tak sempatlah sekarang saya nak bayar, saya sempat bayar berapa je, 3 saya lupa, 2018 mungkin 5 hari juga. Nanti dia akan calculatekan semua berapa hari, dan ini adalah fidyah yang perlu kita bayar. Dia letak payable. Dah. Okey. Sama juga kalau kita masuk yang Pergas punya, ambil yang atas sini, yang bawah-bawah ni semua tak payah dulu. Paling mudah head or others. Kira-kira maksudnya kalau kita sakit pun, ini sakit adalah sakit tua. Sakit tua maksudnya cuma bayar fidyah saja. Tapi ini sakit yang kita kena qada. Sakit demam pun kita tak puasa. Kita hamil, kemudian kita tak sanggup nak puasa. Kita susukan anak, kita tak sanggup nak puasa. Kita ambil yang ni, jangan di bawah sini. Bawah sini dia dah kes lain. Sebenarnya yang ini dan ini dah kes lain. Jadi kita ambil yang ini. Jadi saya dah memohon kepada antum jangan ambil dua ni, masukkan yang sini saja. Jadi sebagai contoh 2020. Number of days 3. Nanti dia akan keluarkan fidyah payable $4 for 2018. Number of days, misalnya number of days 3, $13. Mungkin ada yang kata kenapa lain-lain satu 1260, satu 13. Ini dia round off. Dia round off kepada $13. Dia jangan risau, kita kalau round off lagi senang. Saya pun sama, kadang-kadang saya saya kadang-kadang saya bayar fidyah kerana walaupun saya tahu saya dah habis qada, tapi saya bayar sahaja untuk berhati-hati. Dan saya kalau bayar, saya tak ada hitung-hitung catu-catu $7 lah. Saya akan round off kan sekali. Sebagai contoh, saya ada fidyah $30. Saya akan round off to 50 kerana apa-apa pun ianya menjadi sedekah juga. Dan fidyah akan diberikan kepada orang yang fakir miskin. Jadi tak perlulah berkira sangat, tapi masing-masinglah insya-Allah. Jadi di sini kalau ada yang kata ustazah saya punya dari tahun 2000, dari tahun 90-an, 80-an dan sebagainya. Tu nanti kita masuk, nanti saya akan terangkan pada slides yang berikutnya insya-Allah. Jadi buat masa ini saya perlu antum untuk masuk fidyah Muiz ataupun fidyah Pergas, okey. Kemudian ambil yang bahagian head or others. Kalau Muiz ambil bahagian for head or others. Yang ini penerangannya agak panjang. Jadi untuk antum saya ingin sampaikan, ambil this calculator. Calculate using this part. This part only. Okay, head or others or other reason. Okay. Kepada para ustazat mungkin lepas ni antum tunggu sebentar, nanti saya akan terangkan perbezaan antara tiga. Baiklah. Sekarang ini
Soalan para peserta yang berkaitan dengan qada dan fidyah. Qada yang tertunggak sebanyak-banyaknya. Contoh dari tahun 2000. Mari kita lihat fidyah. Tahun 2000. Saya tak pernah puasa, Ustazah. Mungkin kerana lalai waktu itu. Setiap tahun saya tak pernah berpuasa dari tahun 2000 adalah 600 hari saya tak berpuasa. Maka akhirnya hitungannya adalah $17,640. Bayangkan, $17,640. Ustazah tak boleh diskaun ke? Mari saya sampaikan. Saya berikan penjelasan. Jadi di sini akhwat sekalian, kalkulatornya tak rosak. Begitu kita memang hutang puasa, ini adalah hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang kita dengan Allah. Kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hutang kita dengan Allah. Jadi di sini, jadi saya 600 hari saya tak puasa, saya kena qada ke? Kalau nak tanya hukum, soal hukum fiqihnya, jawapannya adalah wajib qada semuanya. Kalau nak cakap tentang hukum fiqih, tentang fidyah, jawapannya adalah wajib bayar fidyah. Namun, untuk 17,000 untuk 600 hari itu sangat susah. Dan bukan kita saja, kalau kita dapati kita banyak tinggalkan sehingga banyak fidyah dan qada perlu laksanakan, sebenarnya pada zaman sekarang ini memang ramai yang lalai. Kerana itu, saya mungkin ada beberapa saranan kerana ini untuk kerana waktu tidak banyak dan kita bukan belajar berjam-jam, jadi saya berikan cadangan ataupun saranan. Yang pertama, kepada siapa yang punya masalah seperti ini dan memang ramai kerana soalan seperti ini ulang-ulang saya dapat. Jadi saya rasa dah lah saya kasih cadangan sudah. Jadi masing-masing antara antum dengan Allah SWT masing-masing untuk tunjukkan kepada Allah, buktikan kepada Allah bahawa kita bersungguh-sungguh ingin bertaubat. Yang pertama, sila solat taubat dan banyakkan beristighfar. Istighfar itu dapat menghapuskan dosa silam. Adakah ianya dapat menghapuskan hutang kita dengan Allah? Kalau Allah izinkan, ya pastinya. Sebab tentang puasa ni, bukan bagusnya puasa ni, bukan hutang kita dengan manusia. Kalau hutang kita dengan manusia itu lagi parah. Kalau hutang kita dengan Allah, kita bertaubat dengan Allah, beristighfar, banyakkan bersedekah, banyakkan beramal baik. Allah Maha baik, Allah mudah untuk terima. Kita taubat je Allah terima dengan seterima-terimanya. Tapi dengan manusia tu susah hutang. Sebab tu hutang manusia tu bahaya. Jangan kita main-main dengan hutang. Jadi di sini, kalau kita ada qada dan fidyah, yang hutang kita hutang dengan Allah, maka serius dengan Allah ni. Jangan hiraukan tentang orang. Orang cakap apa, orang yang pasal, sekarang kita serius, kita berkomunikasi dengan Allah. Solat taubat, ya Allah. Aku mohon maaf ya Allah, selama ini aku lalai, aku jahil, aku tak sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang benar. Engkau dah berikan aku macam-macam nikmat, tapi masih juga aku tetap lalai, jauhkan diri daripada Engkau. Sekarang aku dah taubat ya Allah, taubat. Allah pasti terima. Kita mesti yakin dengan kebaikan Allah. Maka jangan risau tentang 17,000 itu, tapi kita bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, nescaya Allah terima. Dan ini bukan kata saya. Beberapa banyak hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang Allah sangat suka menerima taubat hamba-Nya, menanti-nantikan taubat hamba-Nya. Inilah kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Tak perlu nak fikir-fikirkan sangat, banyaknya saya punya hutang duit dengan Allah, banyaknya saya punya hutang qada dengan Allah. Maka sungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah SWT dan beristighfar. Istighfar itu kita sebutkan astaghfirullahalazim setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali. Mudah saja istighfar itu. Yang kedua, pasang niat dan tekad. Berikan keutamaan, priority. Berikan keutamaan, priority. Ini kita dah itu kita mesti tunjukkan, buktikan kepada Allah, pasang niat.
Ya Allah, walaupun 600 hari saya kena qada, saya tak tahu saya boleh ke tidak qada 600 hari, tapi yang penting begitu saya ada waktu, ada kesempatan, ada kesihatan untuk puasa, saya akan puasa. Saya akan sungguh-sungguh, saya akan puasa sunat kerana untuk tutup apa yang saya dah tinggalkan. Walaupun tak cukup kalau dengan puasa sunat saja sebagai contoh. Tak menjadi masalah. Yang penting kita tekadkan, kita pasang niat, kita berikan keutamaan. Ya Allah, saya tak ada 17,000. Tapi yang pasti kalau setiap hari saya keluarkan sedekah, saya harap sedekah ini dapat membantu, dapat menghapuskan segala dosa-dosa saya, yang seperti itu. Jadi mesti berikan keutamaan. Jangan kemudian macam-macam kita beli yang kita boleh belanja sebanyak-banyaknya atas urusan dunia, tetapi kemudian untuk bayar fidyah, alamak saya tak cukup duit untuk fidyah. Kemudian kita beli benda-benda yang mewah. Jadi mesti priority, mesti tunjukkan kepada Allah apa yang menjadi priority kita. Dan di sini kalau ada yang kata tapi Ustazah antara nafkah yang wajib dengan yang ni kedua-duanya wajib, tapi pastinya nafkah kerana ada hak orang lain, maka itu yang kita perlu berikan keutamaan sebagai contoh. Tunjukkan semangat dan usaha, tunjukkan kepada Allah. Kita bukan tunjukkan orang. Orang tak payah tahu kita berapa banyak qada. Jangan bilang orang berapa qada kita. Jangan tak payah bilang orang aku tak pernah puasa daripada zaman bila. Tak payah, diam. Aib sendiri simpan sendiri. Tak payah bilang orang. Jadi tunjukkan semangat dan usaha, tunjukkan kepada Allah, kita usahakan. Kita kemudian kita tahu wah saya teringin nak beli sesuatu yang sangat mahal. Alamak, tapi fidyah belum bayar fidyah dahulu. Kita mesti tahu keutamaan kita. Biasakan bersedekah dan tidak berkira. Kata Nabi Muhammad SAW, sedekah itu seumpama air memadamkan api. Sedekah memadamkan keburukan kita, memadamkan kelalaian kita, dosa-dosa kita yang lampau, seperti mana air memadamkan api, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berkira sedekah. Selagi mana kita mampu untuk keluarkan, jangan berkira. Dan kita setiap kali kita keluarkan, terlebih ke apa, kita anggap itu sebagai sedekah dan Allah akan pasti menghapuskan dosa silam kita. Jadi sedekah itu sangat penting kerana itu para ulama. Kalau misalnya kalau disebutkan tentang fadilah, kalau kita tanyakan para ulama, apakah amalan yang terbaik untuk kita menghilangkan musibah? Pasti mereka akan menjawab bersedekah. Rata-rata kalau guru-guru kami kita tanya, ya Allah saya wahai syekh, wahai guru, wahai ustaz, wahai ustazah, saya dilanda sekian-sekian, apa yang saya harus lakukan? Saya mempunyai masalah, saya mempunyai kesempitan, apa yang seharusnya saya lakukan? Dan pasti mereka akan nasihatkan untuk bersedekah, dan nasihat mereka itu berpandukan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sempit, kita luaskan rezeki kita dengan bersedekah. Bukan dah sempit kita makin berkira, maka masih makin sempitlah kita. Bila boleh bersedekah dan niatkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang suka tanya, mak bapak saya dah meninggal, orang yang saya cintai dah meninggal, saya tahu dia tak berpuasa, sekarang ini saya perlu tak qadakan untuk dia? Tidak perlu. Dia dah meninggal dunia, kita tidak perlu. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah kita sedekah atas namanya dengan harapan Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Anak-anak yang soleh-solehah akan melakukan perkara yang ini kepada ibu bapanya. Pasti. Kalau mereka benar-benar sayangkan ibu bapanya, kalau seorang anak yang benar-benar menyayangi ibu bapa, itu pasti akan selalu mendoakan dan selalu membuat kebaikan atas nama mereka. Jadi mereka adalah orang yang sangat beruntung walaupun dikubur tapi dalam keadaan yang sihat kerana anak-anak mereka yang soleh dan solehah yang diberikan ajaran yang sepatutnya, dididik dengan ajaran sepatutnya sehingga mereka peka bagaimana untuk memperlakukan ibu bapa mereka. Dan kemudiannya, wanita yang berterusan hamilnya dan menyusukan bertahun-tahun tanpa henti.
Jadi di sini wanita yang berterusan hamilnya dan menyusukan bertahun-tahun tanpa henti dan tidak mampu untuk qada kerana banyak. Apa yang dimaksudkan di sini? Ada wanita yang mereka hamil, kemudian mereka melahirkan, mereka menyusukan. Sedang menyusukan itu mereka hamil, melahirkan dan mereka menyusukan. Sedang menyusukan mereka hamil, mereka melahirkan dan mereka menyusukan. Ada wanita-wanita yang seperti ini dan tidak menjadi masalah. Ini menunjukkan bahawa anak mereka membesar dengan umur yang dekat-dekat lah yang seperti itu. Ya, ada yang kata, oh kalau anak tak apa penat-penat dahulu, nanti semua besar sama-sama, dah boleh bidara besar, dah boleh barulah boleh relax. Ada wanita-wanita yang berterusan hamilnya, berterusan menyusukannya. Dan yang seperti ini kan mungkin ada waktunya yang mereka tidak berpuasa, mereka tidak dapat puasa kerana kehamilan, kerana menyusukan. Jadi yang seperti ini pasti qada mereka itu banyak, pasti qada mereka itu banyak dan mereka tak sempat untuk qadakan sehingga mereka perlu bayar fidyah. Kerana tidak sempat qada. Bukan bayar fidyah kerana membimbangkan anak, bukan. Ini kita tak masuk yang bahagian itu. Kerana kalau bab hamil dan bab menyusukan sebenarnya ada perbezaan pendapat yang sangat-sangat banyak. Saya ulangi, bab wanita hamil dan menyusukan ini mempunyai perbezaan pendapat yang banyak. Saya dapati ada 5 perbezaan pendapat. Yang pertama, ini saya secara lalu tapi saya tak boleh kembangkan kerana seperti yang saya beritahu, fiqh ini perlu waktu untuk kita belajar. Saya cuma berikan penjelasan yang boleh kita pakai sekarang ini. Antara yang hukum yang perbezaan pendapat, ada yang para ulama mengatakan qada saja, seperti yang kita fahami, seperti kita pelajari, kalau tak boleh, kalau kita tak puasa, kita hamil dan kita menyusukan, kita qada saja. Ada yang mengatakan, dan qada saja ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kalau merisaukan diri sendiri, ada pendapat yang mengatakan kalau risaukan diri dan risaukan anak pun hanya qada saja, tak perlu bayar fidyah. Cuma kerana kita ikut mazhab Syafi'i, maka kalau siapa merisaukan anak, maka qada dan fidyah. Dan itu membawa kepada hukum pendapat nombor 3. Qada dan fidyah jika kita merisaukan anak. Dan keempat adalah para ulama menyatakan bayar fidyah saja, tak perlu qada. Yang kelima, fidyah jika tidak fidyah, minta maaf, kita qada, tapi kalau kita tak dapat sempat qada, kita bayar fidyah saja. Jadi ada 5 perbezaan pendapat. Kalau siapa yang ingin saya ulang balik, saya tak dapat ulangkan balik kerana perbezaan pendapat ini perlu penjelasan yang lebih mendalam dan itu perlukan kelas-kelas yang lebih tinggi. Untuk sekarang saya cuma mengatakan bahawa ada 5 jenis perbezaan pendapat. Maka kerana kita belajar untuk untuk digunakan sekarang ini, saya terus berikan cadangan. Yang pertama, cadangan yang boleh kita ikuti kepada siapa yang inginkan, kalau tak menjadi masalah kerana banyak pandangan tentang wanita hamil dan wanita menyusukan. Yang pertama, selalu beristighfar kerana kita perasan tak perasan tentang salah silap kita, maka selalu beristighfar. Selalu beristighfar maksudnya 100 kali, sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari. Kemudian kalau kita tak sempat qada, kita tak sempat, alamak saya hamil, kemudian saya tak bayar puasa, dah masuk tahun Ramadan yang berikutnya, maka bayar fidyah setiap tahun. Kalau kita tidak sempat qada, jadi tak tertunggak. Tertunggak means tak banyak. Kalau banyak nanti lagi susah untuk kita bayar. Nampak banyak. Kalau kita tak tunggakkan, tak banyak tau. Kalau kita kalau misalnya saya lihat, kalau kita tak puasa 1 bulan lah, letaklah 1 bulan. 30 hari kita tak puasa. Kemudian kita 1 tahun kita diberikan kesempatan untuk puasa 30, untuk bayar puasa 30 hari, tapi kita tak sempat bayar 30 hari ataupun langsung kita tak bayar, maka fidyah yang kita perlu bayar itu kurang dari $50. Boleh cek, gunakan kalkulator yang paling atas itu. $50 sahaja. Kemudian cuba qada perlahan-lahan semampunya setelah selesai dari hamil dan menyusukan. Jadi di sini, untuk kita yang pelajari mazhab Syafi'i, kita wajib qada. Dan kalau kita tak sempat qada, maka kita bayar fidyah.
Bukan qada dan fidyah, tapi kalau dia macam gini, dengarkan baik-baik. Kita kalau hamil dan menyusukan dan kita pilih untuk tidak berpuasa, maka kita wajib qada. Kita wajib qada. Dalam 1 tahun, kita diberikan kesempatan 11 bulan untuk qada. Dan dalam 11 bulan ini, kita tak sempat qada, maka bayarlah fidyah. Yang seperti itu. Bukan qada dan fidyah. Kalau tak sempat qada, maka bayar fidyah. Dan kita kan bawa qada kita. Ustazah, saya dah bayar fidyah ni, masih kena bayar, kena qada lagi. Qada perlahan-lahan. Tak perlu sekaligus, pelan-pelan sambil istighfar kepada Allah. Jangan rasa sebersalah. Yang penting kita tunjukkan Allah kita berusaha. Yang seperti itu. Baiklah. Selesai sudah. Kepada siapa yang ingin bertanya soalan, sila berikan di chat box, tapi jangan direct kepada saya kerana saya tak baca. Ustazah Raudhah yang akan bacakan saya. Dari itu, Ustazah, di sini ada 2 soalan. okey. Tapi saya rasa Ustazah, saya masih share screen ke tak? Okey, saya bacakan soalannya dulu. Okey, boleh. Jadi siapa, minta maaf, siapa yang ada soalan jangan direct, saya tak baca chat, yang baca adalah Ustazah Raudhah. Ustazah Raudhah dia di Al-Wafa Singapore ataupun boleh letak to everyone. Dan siapa nak sampaikan secara verbal pun boleh unmute your mic. Cuma saya tak dapat ambil banyak sangat soalan ya. Okey, silakan. Bismillah Ustazah. Bismillah. Soalan yang pertama. Kalau di tahun 2015 belum sempat qada puasa dan sampai dengan 2021 ini juga belum qada, apakah bayar fidyahnya hanya sekali atau perlu tiap tahun? Ini soalan yang pertama. Okey. Saya jawab dulu. Okey. Okey, kepada siapa yang mempunyai soalan seperti saya nak bayar ulang ke tak ulang. Alamak, kenapa suara saya macam echo tak? Kepada mereka yang bertanya soalan tentang saya nak bayar 2015 lagi ulang atau tidak, pakai kalkulator terus. Kerana untuk mengajarkan antum cara manual itu perlu proses dan waktu yang panjang. Untuk satu kali mendengarkan je tak mampu. Kerana itu kita ada calculator. Jadi sebagai contoh, ambillah di sini. Ustazah Raudhah berikan soalannya. 2015 berapa hari? Dia tak jelas. Jadi kalau nak tanya saya pun saya tak tahu macam mana nak sampai. Okey, letaklah daripada 2015 kita ada 5 hari ni. 5 hari ni misalnya kita tak habis, kita cuma ambil 3 hari. 2016, okey, misalnya yang 5 hari ni kita ada 5 hari, kemudian kita sempat bayar 3 hari, maka kita letaklah tinggal 2 hari. 2016 kita ada 10 hari, kita cuma sempat 3 hari je kita qada. Masuk 2017 kita belum qada 7 hari, maka letak 7 hari. 2017 kita ada, kalau Ustazah kalau yang 7 hari ni saya sempat habiskan, kalau sempat habiskan dah lah, kita minuskan. Ataupun kalau tak pun kita letak satu persatu. Okay, ni misalnya dia dah tahu 2017 letaklah dia tak ada langsung, kalau tak langsung tak payah letak. 2017 mungkin dia ada 5 hari, dia cuma buat 2 hari jadi 3. Okey, dan seterusnya nanti dia akan tulis di sini. Tapi kalau misalnya kita nak buat satu persatu boleh. Sebagai contoh, 2015 saya tahu saya ada 3 hari. $2, 25, 20 sen. Okey, letak tepi $2, $25, 20 sen. Kemudian misalnya yang 3 hari ni
Okay, kita nak buat satu persatu. Lepas tu kita buat pula 2000 yang lain semua tak ada. Okay, ataupun macam mana saya nak terangkan susahlah saya nak terangkan sebab ini perlukan, seperti saya beritahu, perlukan proses untuk kita belajar. Jadi mustahil untuk terus saya ajarkan berapa minit boleh faham. Sebab itu saya cadangkan kepada siapa yang ada soalan-soalan seperti itu, sila pergi ke calculator dan cuba letakkan di sini for head or other reason. Jangan gunakan yang lain Ini untuk qada kita buat yang di sini saja. Buat yang di sini saja. Walaupun tapi saya sakit. Ya, tapi ini yang dua ini adalah kotak dia punya hukum lain yang dua ini. Yang di atas sini yang kita pelajari adalah hukum yang untuk di sini. Jadi gunakan yang atas sini saja. Wallahu alam. Teruskan Ustazah. Okey, soalannya agak sama juga. Okey, Ustazah, apabila yang belum kita sempat qada puasa itu kerana melahirkan dan menyusui dan sudah bayar fidyah pada saat itu, apakah tetap membayar fidyah lagi atas qada puasa yang belum dilakukan itu? Ya, soalan yang baik sekali kerana ini memang perlu tahu. Tadi saya pun tak sentuh. Kita dah bayar fidyah. Kita ingatkan kita bolehlah habiskan. Okey, saya beri satu contoh saya stop share. Ni kena tulis. Saya share di sini. Okey. Ini yang lain boleh belajar juga. Okey. Jadi sebagai contoh 2019 dia hamil. Kemudian bila hamil tu dia ada 20 hari dia tak puasa. Tak puasa. Jadi bila masuk 2020, ni contoh, 20 hari ni dia tak puasa, dia sempatlah puasa 5. Daripada 20 ni, minus 5, tinggal 15. 15 ni dia tak sempat, alamak dah masuk 2020. Dah masuk 2020 ni. Masuk 20, maka dia perlu bayar fidyah untuk 15 hari ini kerana dia tak sempat, maka bayar fidyah untuk 15 hari ini. Dan bayar fidyah ni kerana tak sempat qada. Kerana tak sempat qada. Dah masuk 20. Sekarang kita dah 2021. 2021. Sekarang bila dia dah masuk 2020 ni, dia dah bayar fidyah tahu untuk 15 hari. Dia dapat 5 hari aja lagi. Dah masuk 2020. Alamak, 5 hari saya masih ada 10. 10 yang tadi, yang daripada 2020 ni, sekarang tinggal 10. Dah masuk 2021. Jadi ini kena bayar fidyah lagi. Yang dah qada tak payah. Bayar fidyah lagi untuk 10 yang ini. Jadi 10 bayar fidyah berapa? 10 times $1.40. Jadi kita tak payah tengok jauh-jauh sangat. Di sini aja. Kan? Jadi bayarlah $14. Soalannya, perlu tak saya bayar lagi? Yalah sebab dah masuk kita habiskan, jadi bayar lagi di situ. Walaupun kita dah bayar di sini. Jadi memang asyik kena bayar, tapi jangan risau, bayar dia cuma $20, $13, $50. Kita anggap ianya sebagai sedekah juga. Kesempatan untuk kita bersedekah. Wallahu alam. Boleh? Siapa yang bertanya ni boleh? Boleh, mungkin boleh suarakan maklum ataupun cakap faham. Okey, atau tak nak suarakan. Alright, tak apa. Ustazah Raudah? Okay, InsyaAllah ni soalan yang terakhir. Okay. Salam Ustazah, should we prioritize bayar qada for the last year, kirakan 2020 tau. Or earlier years before 2020 first, since fidyah payment is more for earlier years. Ni 2021 2021 kita ada kok, ini ada 5 hari. Sekarang yang belakang ini, yang belakang sini, mungkin belakang-belakang saya tak tahu tahun berapa, ada 30 hari. Okey. Jadi di sini dengan sendirinya kita sebenarnya ada 35 hari. 35 hari. Jadi kalau misalnya saya nak sarankan yang seperti ini, seakan-akan kita ada 35
minta maaf 2021, 2020 ada 30 plus 5 ada 35 hari. Jadi seakan-akan ada 35 hari. Jadi apa yang di belakang-belakang, misalnya saya nak sarankan, ini satu saranan untuk memudahkan, kerana fikirlah untuk memudahkan. Kalau siapa masih boleh ingat dia punya tarikh sampai tahun, because tak semua orang boleh ingat tahun. Saya tak ingat lah Ustazah, takkan dulu saya tak fikir langsung pasal Ramadan ni, pasal puasa. Jadi kita anggarkan, rasa-rasa berapa banyak. Jadi bila kita anggarkan, kita masukkan semua dalam satu waktu. Kemudian yang ini semua kita cuba tak payah fikirkan ini daripada 1996, kemudian ada dari 2020, ada dari, tak perlu yang gitu. Kita round off-kan sekali 35, kemudian ini untuk memudahkan Nah, 35 times 140, kemudian dapat angkanya, kemudian kita bayar fidyah yang ini. Bila masuk 2022, ni cerita baru. Kalau boleh 35 hari ni kita jadikan tekad untuk dapat puasa 15 hari. Jadi kalau kita bayar fidyah pun untuk 20 hari saja. Yang seperti itu. Ini untuk memudahkan keadaan. Jadi kalau ada yang kata, jadi saya tak payah ikut fidyah Muiz, bukan tak payah ikut kerana saya tahu ramai kemusykilan ataupun kesulitannya adalah banyak sangat tahun yang mereka perlu qada sampai mereka tak ingat berapa pada tahun berapa. Jadi gabungkan sekali untuk memudahkan keadaan. Dan sekali lagi Islam ini bukan untuk menyusah-nyusahkan kita. Kalau kita ingat sila letak gunakan fidyah calculator. Kalau tidak kita round off kan pada satu waktu kemudian bayar fidyah. Dan kerana kita dah ada ilmu sekarang ni lebih memudahkan kita, jadi kita lebih berhati-hati dengan kadar ataupun bilangan qada kita. Jadi we start afresh. Boleh? Kepada siapa yang bertanya, kalau ada yang dulu-dulu banyak, just round off kan, and then you start afresh. Kalau ada 100, cuba minuskan. Mungkin untuk tahun akan kita minuskan 10 pelan-pelan. Kemudian kita round off kan, seperti itu. Ini perkiraan yang lebih mudah dan boleh dilakukan juga untuk memudahkan proses. Tapi kalau siapa dah ada tahu cara, maksudnya tahu which year, jaranglah orang sebenarnya ingat kalau daripada 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Yang senang nak ingat adalah daripada paling tak pun 5 tahun yang lalu saja. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Mungkin siapa yang nak tanya boleh terus suarakan, jadi tak perlu menuliskan. Ni soalan tentang puasa gabung. Salam Ustazah, boleh kita cuba bayar balik puasa yang dulu dengan puasa sunat? Boleh. Bagus macam gitu sebenarnya. Saya kan puasa, kan orang suka buat puasa Isnin, Khamis kan. Itu kalau kita rasa kita ada banyak qada, maka Isnin Khamis kita buat seperti qada. Jadi kita dapat qada dan pada waktu sama kita dapat puasa pahala sunnah. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu sahaja. Okey, saya berikan kesempatan kalau siapa ada soalan boleh buka mic-nya dan tanya. Kalau tidak ada, mungkin kita boleh tutup majlis ini, sesi ini. Pada para ustazat yang ingin kekal, jangan keluar dulu. Saya berikan yang lain untuk leave the room untuk 2 minit, kemudian saya akan berikan sedikit perkongsian buat para ustazat yang mengajarkan. Jadi kita boleh sebar-sebarkan insya-Allah. Okey, terima kasih. Tak ada soalan, kita akan tutup dengan tasbih kafarah suratul As. Mudah-mudahan kalau misalnya kalau kita rasa masih lagi bingung, boleh dengarkanlah rakaman. Kalau masih lagi bingung, tanyakan kepada para ustazat atau asatizah yang ada dekat dengan kita. Mereka pun ada jawapan-jawapannya juga. Dan kalau siapa tanya boleh nak tanya saya macam mana, ada yang tanya boleh tak saya tanya di DM. Aduh, DM saya terlalu banyak sangat sampai saya tak mampu untuk menjawab satu persatu. Jadi saya ingin sarankan mungkin antum boleh emailkan Ustazah Raudah, sila letakkan email ilmu@wafaproduction.com.
Di situ ada Ustazah Raudah, Ustaz Syahidah, ada kawan-kawan saya yang kalau saya tak check, mereka yang check dan biasanya mereka akan berikan jawapan. Dan kawan-kawan saya ini mereka mempunyai ilmu yang luas tentang fiqh juga. Jadi di sini Ustazah Raudah akan letakkan di chat box ilmu@wafakproduction.com. Mungkin kalau ada soalan-soalan, tapi perlu berikan waktu kerana kawan-kawan saya pun ada mengajar dan sibuk juga. Kalau misalnya tunggu-tunggu tak ada jawapan, sila tanyakan pada asatizah atau ustaz yang lain, mereka pun ada jawapan insya-Allah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Waktunya kita akan tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustazat boleh tunggu sebentar. Saya nak terangkan tentang kalkulator yang dua bahagian lagi. Syahidah ada Raudah? Ada Ustazah. Okey Syahidah, insya-Allah kita akan yang ustazah yang lain kita nak sampaikan jawapan dari pejabat mufti insya-Allah.